Aku tahu korang memang tunggu apa yang aku nak cakap kan? Okey, tak apa. Aku memang simpan aja daripada pagi tadi apa benda yang aku nak cakap tentang rakyat Malaysia kita ni kan. Yang mulut macam puaka, tak tahu hujung pangkal, semua benda kau nak komen. Okey? So sekarang aku nak cakap pasal korang yang duk maki hamun kita orang petani ni. First kali, aku nak cakap, kalau korang tu bodoh, korang tak tahu apa-apa pasal selok-belok dalam industri pertanian ni, korang diam. Korang tu pegang cangkul pun tak reti. Kau tanam kangkung kau belum tentu hidup. Kau nak komen kita orang para petani pula. Kau sedar kita orang ni yang menanam, yang berpanas, yang bersusah nak bagi korang tu makan. Terutama sekali dalam keadaan macam ni. Kau sedar diri ke tak? Ke korang ni semua memang jenis tak sedar diri? Kau ingat operation saiz kecil, petani saiz kecil dengan petani yang saiz keluarkan 200 kilo satu hari dengan yang keluarkan 2 tan satu hari, kau ingat operation dia sama ke? Kalau macam aku ni kan, yang keluarkan 10 kilo satu hari cendawan, aku punya radius ni cukuplah setakat dalam 20 km je. Tapi waktu COVID ni pun, aku terpaksa pergi lebih jauh, kau tahu tak? Aku kena nak drive sampai 40 km sebab aku nak hantar hasil aku. Kenapa? Sebab pasar tutup. Kalau dulu, aku hantar 10 kilo kat pasar tu je dah siap dah kerja aku, kau tahu tak? Pukul 8 pagi aku dah siap. Sekarang ni, sebab PKP ni, pasar tak boleh buka, itu tak boleh, ini tak boleh. Aku ni, pukul 11 pagi baru balik rumah lepas hantar cendawan. Kau ingat aku punya ni sama ke dengan orang lain? Kau nak compare aku dengan orang yang lebih besar? Orang yang lebih besar kadang tu keluarkan 7 tan cendawan tu. Kau ingat market dekat mana? Market dia dekat Singapura, market dia pergi sampai ke Ipoh. Jadi bila kau dah kacau dia punya chain of supply, memanglah dia orang tak boleh nak jual. Bodoh lah korang ni Malaysian. Kan? Bukannya tak ada demand. Demand tu ada. Tapi dah cakap dah banyak kali. Daripada first day lagi, kan PKP ni, aku dah membebel macam perempuan gila, kau tahu tak? Pasal gangguan rantaian makanan. Gangguan. Bukan tak ada. Diganggu. Maksud diganggu tu, aku nak hantar, aku nak kena menghadap abang polis. Aku nak kena tu. Aku nak kena dokumen. Aku kena suruh patah balik. Kau ingat benda tu tak menyusahkan kita orang ke? Susah lah. Tapi bila kita orang dapat ni kebenaran? Dah dekat 2 minggu. Barulah keluarkan surat lah, itulah, inilah. Betul? After benda ni settle, kita orang go ahead. Jalan je. Kita orang produce lah makanan untuk korang kan. Tapi ini kita orang kecil. Macam aku cakap tadi, 40 km je aku punya radius tau. Tapi hari tu aku hantar sampai ke Nilai sebab ada order besar. Kau tahu tak? 9 roadblock tau aku kena menghadap. Itu sekarang dah ada surat. Dulu bila tak ada surat, kau ingat kita orang kena hadap apa? Bila kita orang punya logistik dah kena ganggu macam tu, kau ingat orang nak kerja? Orang tak nak kerja lah. Kos operasi syarikat logistik pun dah meningkat, kau tahu tak? Itu dari segi kos operasi. Lepas tu kau ingat kita orang ni tak risau kita orang kena COVID. Kau ingat nyawa korang aja berharga. Kita orang ni yang jadi tukang penanam, kita orang ni yang bawa lori nak hantar, kita orang ni yang uruskan bahagian receiving, susunkan semua. Ingat kita orang tak risau kita orang kena COVID. Tapi korang tak fikir kan bab tu. Korang fikir sedap perut korang nak melantak aja, betul tak? Bila kita orang bising, kita orang susah nak keluar, kau maki kita orang. Kau cakap kita mengada-ngada nak keluar. Tapi bila macam ni, sayur tak terjual, kau juga cakap kita orang mengada-ngada. Jual buang semua barang kita orang, tak nak bagi sedekah. Kita orang berpakat saja nak tekan kerajaan. Kimak, kau dengar sini betul-betul Aku cakap dengan kau, sejak daripada PKP ni kan, berapa banyak kerajaan dah bagi bantuan. Tapi kau cakap dengan aku, apa sebenarnya bantuan yang kerajaan bagi kat kita orang ni? Petani, peternak, nelayan. Kau cakap dengan aku apa yang kerajaan bagi. Kau tahu tak? Tak ada. Ni. Tak ada. Ada kau dengar kita orang komplain? Tak ada lah. Kita orang bawa bunyi, tapi kita orang go ahead. Buat je kerja kan? Korang tu yang duduk rumah kan, goyang tetek, goyang konek je kerja korang dengan main handphone. Kau dapat bantuan tu, kau dapat bantuan ni, kerajaan suruh kau duduk diam je kat rumah. Itu pun kau tak boleh buat. Korang maki semua orang yang terpaksa keluar ni. Kau maki doktor, kau maki polis, kau maki askar, kau maki cikgu, kau maki kita orang petani ni. Kau ni gila ke apa? Kau tak sedar diri Kita orang ni lah yang letakkan makanan dekat atas kau punya meja. Kau tahu tak? Korang ingat korang ni special sangat ke? Sampai kita orang yang nak kena menyusahkan diri kita orang ni untuk korang. Apa specialnya korang tu? Apa
Apa spesialnya korang yang korang boleh duduk rumah, rehat, selamat dari jangkitan. Kemudian ada orang make sure dekat kedai kau yang terdekat, kan? Ada sayur untuk kau makan. Kau ingat korang ni special sangat ke? Tak ada specialnya lah korang ni. Kalau nak compare korang dengan kita orang ni kan, yang menanam, kita orang punya jasa lagi banyak tau pada negara ni. Kau tak dengar pun kita orang komplain. Sejak dari first day, walaupun aku bising pasal chain supply ni terganggu, tapi aku tetap juga cakap dekat kawan-kawan kita orang yang petani, yang peternak, yang semua ni, jangan putus asa. Kan? Terus keluarkan hasil. Kita buat untuk rakyat kita. Tapi, bila daripada malam tadi, kan, rakyat Malaysia haram jadah ni yang duk maki kita orang ni kan, aku dah rasa macam, kau tahu tak? Kita orang ni patut biarkan korang mati ke bulu je tau. Dasar manusia tak sedar diri. Itulah korang. Korang dah sediakan untuk korang macam-macam. Kau maki lagi orang. Korang ni bodoh ke apa? Kau memang tak ada common sense. Korang ni sebenarnya tak ada langsung rasa kemanusiaan. Kau tahu tak, komen-komen korang tu memanglah komen kau tu semua Cina kape lah, kami besar lah, benda semua. Tapi kau sedar tak, Cina kape yang buat bisnes sayuran besar-besar dia tu, kerana diorang lah, korang tu mampu untuk beli sayur dengan harga RM1, RM2. Kau tahu tak? Kalau nak harapkan kita orang ni yang produce kecil-kecil ni, tak adalah kita orang nak jual murah-murah. Sebab apa? Kos operasi kita dah tinggi. Kita orang kena jual dengan harga mahal sikit supaya boleh tampung kos operasi kita orang. Diorang tu kos operasi rendah sebab economic of scale. Okay, siapa yang tak faham, pergi cari dekat Google apa maksud economic scale. Bodoh tu korang ni. Aku penat ni tau, penat. Aku nak cakap ni, yang banyak sangat membebel, nak suruh kita orang sedekah apa benda semua tu. Dan aku cakap dengan kau, isu dia sebenarnya apa dekat sana tu. First of all, kau tengok lokasi dekat mana? Cameron Highland kot. Ke korang ni bangang tak pernah pergi Cameron Highland? Cameron Highland tu memang sepenuh-penuhnya penuh dengan penanam sayur, betul tak? Kau boleh cakap lah kata 99% orang kat situ memang kerja tanam sayur je. Dia nak sedekah dekat orang kat situ pun tak guna lah, gila. Semua orang pun tanam sayur. Bodoh betul korang ni. Lepas tu nak suruh sedekah kat mana? KL. Kau nak suruh sedekah ke KL? Kau bayarlah lori untuk ambil daripada Cameron Highland, bawa ke KL. Kau bayar. Kau tak nak bayar kan? Kau nak semua benda free kan? Kau tak nak bayar, kau diamlah. Ataupun kau drive sendiri, kau pergi Cameron Highland tu, naik sampai atas tu, kau ambil untuk kau punya satu kampung. Kan? Kau rasa diri kau mulia sangat kan? Nak bersedekah. Kau pergilah. Kau ingat, nak bawa turun semua benda tu, pakai lori, pakai benda semua tu, logistik tu semua, percuma. Bayar dengan bulu ketiak. Kepala otak kau, siapa nak buat kerja percuma? Kau cakap dengan aku? Bodoh. Nak sedekah pun konon. Tak ada akal lah korang ni sebenarnya. Kan? Korang ingat, kat atas tu semua, setakat buat bisnes untuk kebajikan. Habis dia nak bagi anak bini dia makan apa? Nak bayar gaji pekerja dia pakai apa? Kurang tu pun, kan? Kalau suruh buat kebajikan, engkau pun tak nak. Aku nak tanya kau, bila kali terakhir kau bersedekah? Belum tentu kau dah buat. Kimak betul lah korang ni. Sebab kau ni bodoh. Kau tak tahu pasal bisnes. Sebab tu kau ingat setakat tanam-tanam cabut bagi ke orang. Kau ingat packing tak makan kos. Kau ingat bawa lori, logistik semua tak makan kos. Kau tak fikir lagi. Kau ingat orang logistik tu semua nak kerja waktu-waktu macam ni. Kau ingat diorang tak sayang anak bini diorang. Kau ingat diorang tak nak hidup lama macam korang. Semua orang hidup lama lah kimak. Korang aja. Cakap orang tak sedar diri. Kau tahu tak masalahnya sekarang ni kan? Negara kita ni, masalah paling utama sekali adalah sebenarnya layanan masyarakat, layanan kerajaan kepada golongan kita orang ni. Golongan petani, peternak dan nelayan. Memang dari dululah kita orang ni memang selalu dianaktirikan. Memang dari dululah kita orang ni pandang macam sampah. Tapi kau tahu tak? Kita orang buat juga kan? Tanam juga kan? Supply makanan untuk negara. Okay? Selain daripada kita supply kepada negara, kita orang yang besar-besar ni, dia supply juga kat Singapura. Sebab apa? Sebab Singapura bayar lebih kot. Kan? Kalau aku sebagai businessman, kan? Kalau aku dapat jual dengan harga 3 kali ganda lebih banyak, 50% hasil aku dapat jual ke sana, aku dapat bayaran 3 kali ganda lebih banyak. Of course lah aku buat. Kan? Bukan soal nak kaya ke tak kaya. Tapi, risiko pertanian ni adalah satu industri yang kau punya capital tu besar gila. Tapi, kau punya return tu slow dan sikit. Risiko dia tinggi, kau tahu tak?
Aku cakap dengan kau terus terang lah Contoh aku bagi kau cendawan sebab aku dalam industri cendawan. Cendawan ni kalau kau baru masuk 85% lah orang baru ni semua melingkup within the first 12 months. Melingkup. By the second year tu kan tinggal 5% aja yang survive. Kenapa? Sebab risiko. Risiko. Lepas tu, lepas 2 tahun tu kebanyakannya semua memang penuh berhutang je lah. Aku cakap terus lah aku berhutang. Farm aku walaupun kecil kau tu tak ada dekat 80,000 tau. Duit aku sendiri, duit loan. Aku cuma dapat grant TPUK 10,000 daripada peladang. Aku bayar balik 5,000. Itu je bantuan yang aku dapat, okay? Kau jangan nak cakap dengan aku boleh besar ke, aku boleh berjaya ke, boleh bagus sebab dibantu oleh kerajaan. Fucking bullshit. Shut up. Okay? Tak ada. Itu je bantuan yang aku dapat. Tapi aku struggle dengan aku punya titik peluh sendiri, Korang ni pun, dari satu, setakat duduk kat rumah tu, terperap kan. Otak korang tu dah tertutup tau. Kau sedar sebenarnya kat Malaysia ni, kita punya stok makanan ni dah tak banyak dah pun. Sebab apa? Sebab kita ni self-sufficiency semua 60% je, 60%. Itu pun ada certain item je. Habis kau ingat, dari mana orang yang akan produce makanan ni? Korang ni bodoh ke? Tak tahu ke seluruh dunia ni dah lockdown? Kalau sebelum ni kita beli beras kat Vietnam, Vietnam dah tak nak jual lah. Kalau sebelum ni beli beras kat Thailand, Thailand pun dah tak nak jual lah. Kalau sebelum ni beli beras kat India, India pun dah tak nak jual lah. Semua orang nak simpan makanan untuk diri dia. Untuk dia punya rakyat dia. Buat apa nak bagi dekat korang? So kau ingat siapa yang akan sediakan makanan untuk korang? Kalau bukan kita orang petani ni juga. Tapi ada korang cakap terima kasih pada kita orang ni semua. Tak ada kan? Kau maki kita orang lagi ada lah. Memang dasar manusia tak sedar diri betul korang ni tau. Kita orang, aku tak tahu nak cakap apa. At this point kan, aku rasa macam I want to create a movement, kau tahu tak? Aku nak ajak semua petani, kawan-kawan aku petani, peternak dan nelayan ni kan. Kita orang ni patutnya ajar korang ni sikit. Dasar manusia tak sedar diri ni. Aku nak cakap dekat semua kawan-kawan aku lah. Petani ni kan. Kalau korang rasa kita ni dah losses kan. The first week sebenarnya ramai orang losses tau. Korang je yang tak tahu sebab kita orang tak meroyan kat Facebook macam korang. Kita orang dah losses dah daripada first week lagi kita orang dah losses banyak tau. Aku pun dah losses banyak tau. Orang cancel order lah, tu lah, tak boleh jual lah. Kau ingat the first few days tu aku tak sedekah aku punya cendawan kat orang. Walaupun aku cuma 10 kilo. Betul lah. Aku nak cakap dekat semua kawan-kawan aku, kawan-kawan petani, kawan-kawan peternak, kawan-kawan peladang semua ni kan, nelayan semua. Terus macam ni lah. Kalau kita semua rasa, kan, kita ni rasa bisnes kita tu cuma losses saja dah, kan. Aku cadangkan kat kita orang semua kan, aku cadangkan kat korang semua, aku cadangkan kita semua kan. Kita rehat lah. Kita tak payahlah produce food lagi. Kita tak payahlah produce sayur ke, ikan ke, apa ke untuk rakyat-rakyat kita yang tak sedar diri ni kan. Kita rehat je lah. Kenapa lah kita tak boleh rehat? Kita rakyat Malaysia agak kuat. Kalau ada rakyat Malaysia yang boleh duduk dalam rumah batu, kan, duduk goyang tetek, goyang konek, main phone, lepas tu boleh buat perangai tak senonoh, maki orang sana, maki orang sini, meroyan tak tentu hala, kenapa kita tak boleh buat macam tu? Kita rakyat Malaysia agak kuat. Kalau dia orang rasa sebagai rakyat Malaysia dia orang boleh buat macam tu, patutnya kita sebagai rakyat Malaysia kena buat macam tu jugalah kan. Dah dia buat macam tu, dapat bantuan pula tu. Kita ni tak buat macam tu, apa pun tak dapat. Tapi kita go ahead teruskan juga kan apa yang kita buat. Kita ni amal ibadah kita ni untuk rakyat kita ni, kita jalan buat juga. Kira tak? Komen-komen korang dekat Facebook tu memang aku cakap toksik nak mampus. Kau tahu tak? Selain daripada racist korang ni sebenarnya berasaskan daripada racist politik, kau tahu tak? Daripada dulu lagi korang dah racist, Cina kapiak lah benda di APPIC lah berbenda semua kan. Bila dia jadi keadaan macam ni pun kau nak racist juga. Kau ni bodoh ke apa? Bila keadaan ni mana tak ada makanan kan, kau akan sampai satu tahap nanti kan. Orang tu DAP ke kan, Kerling Parja ke, apa ke yang kau panggil dia sebelum ni kan, Melayu haprak ke kan, kau panggil orang tu macam ni sebelum ni kan. Bila dah tak ada makanan, kau tengoklah, engkau sanggup cium kaki dia, engkau tahu tak, semua mata untuk makanan. Waktu tu kau rasalah, dulu kau beli kangkung kan, 1 kilo bawa dan RM3 lebih, RM4 lebih kan. Kau rasalah nanti nak beli secekak kangkung pun dah dekat RM10. Kau rasalah nanti. Why? Because nanti supply dah kurang, demand dah tinggi. Kalau korang yang tak belajar business tu kan, bila demand kurang, supply demand dia tinggi, supply pula kurang, maksudnya harga naik lah mencanak. Memang padatlah muka korang.
Ha. Itu baru bab sayur. Ha? Kau ni bodoh agaknya tau. Ha, kau tak tahu ni, kita ni apa nama grain trade dunia pun dah terhenti. Dah terganggu dah. Kau tahu tak? Cuba fikir betul-betul lah. Ha? Korang buat perangai langsi, perangai pundek korang ni pada para petani kan. Kalau petani tu bulan 4 ni kan nak tuai padi. Kalau petani tu buat perangai naik hangin dekat korang, tak nak jual beras tu dekat korang, nak simpan untuk diri sendiri pun, dia orang boleh buat lah. Sebab itu dia orang punya suar padi. Kenapa lah dia nak jual dekat kau? Kan? Kalau macam kita orang macam dah tahu kita akan ada food shortage kan. Aku kan. Kalau aku ada sawah padi kan. Habis aku simpan dalam rumah aku je. Berapa aku nak jual kat korang? Mampus korang kat situ. Kau kebulung kau je pasal. Ha? Bodoh korang ni tau. Ha? Sakit hati betul lah korang ni. Memang perangai. Kau tahu tak dengar sini betul-betul Kalau kata petani, peladang, peternak, kalau kita orang mogok, kita orang cakap kita orang tak nak keluarkan food untuk korang, kau ingat kerajaan boleh buat apa? Kerajaan boleh datang dekat kita orang, bawa senapang, letak senapang tu kat kepala aku dan paksa aku korek tanah untuk tanam makanan untuk korang. Bullshit lah kau tahu tak? Kau buatlah macam tu. Kau ingat kita orang tak nak tanam untuk korang? Mampus lah kita tanam untuk kita orang je lah. Biar kita orang survive. Korang kebulu lah kat rumah. Tak apa-apalah korang ni. Perangai bodoh kau tahu tak? Selama ni, kita tak bising. Kau tak minta pun korang junjung-junjung kita orang. Tapi, kau tahu tak, dengan kita orang penatnya macam ni, kan? Dengan penatnya sekarang sebab aku terpaksa kurangkan aku punya pekerja. Aku terpaksa kurangkan aku punya production. Tapi aku sendiri yang kena keluar buat tu, buat ni. Kau tahu tak, penat jiwa raga kau tahu tak? Bukan setakat penat kerana COVID. Kau tahu tak? Kalau korang sedar ke tak sedar, tapi mungkin korang tak sedar. Sebab korang duduk dalam rumah berekon. Kan? Dengan cuaca yang bapak panas sejak 2-3 tahun ni. Hasil yang berkurang sejak 2-3 tahun ni. Kita orang ni struggle, kau tahu tak? Tapi dengan korang buat perangai lancau korang macam ni, aku tak tahu. Aku memang nak ajak semua geng-geng petani, geng-geng peternak, geng-geng nelayan. Kau tahu tak? Kau boycott aja rakyat Malaysia ni. Kau tak payah sumbat diorang dengan makanan. Kau biar dia rasa langit tu tinggi rendah. Sebab apa? Kau kena ajar rakyat Malaysia ni. Kau tahu tak? Rakyat Malaysia ni perangai makin lama makin teruk. Kau tahu tak? Teruk macam mana? Teruk sebab dia rasa diri dia entitled for everything. Dia ingat sebab just because dia, aku rakyat Malaysia. Aku mengundi. Aku bayar teks. Babi yang kau bayar teks pun berapa sen je. Kau tahu tak? Kau ingat teks kau tu besar sangat? My last tag aku bayar dekat 13,000, okay? Aku daripada oil and gas, okay? Badah aku meroyan macam korang nak macam-macam. Tak ada. Kau ingat setakat kau bayar tax 23% tu kan? Kau dah nak demand macam-macam dekat semua orang. Sudahlah, kau pergilah. Kau pergi uruskan diri kau sendirilah. Kalau kau rasa korang tu bagus sangat, kan? Aku cabar korang, kan? Korang pergi tanam sayur, bela ayam, bela ikan, cukup untuk keluarga kau selama 2 bulan. Okay? Aku cabar korang. Korang boleh buat tak? Kau rasa diri korang bagus kan? Korang buat. Kau jangan beli satu benda pun yang berkaitan dengan petani, peternak, peladang. Kau jangan. Kau produce semua kau punya makanan sendiri. Kau rasa kau bagus kan? Kau rasa kau tahu semua kan? Kau pergi buat Pergi buat sendiri. Okay? Banyak lagi sebenarnya aku nak meroyan kat korang ni. Tapi, tidaklah. Kau tahu tak, abang kata kawan aku kan? Kalau layan sangat dengan rakyat Malaysia yang bangang ni kan? Kita ni blood pressure boleh naik tinggi. Kau boleh nampak ni dah aku ni tercungap ni sebab aku penat, aku marah. Kan? Dengan kebodohan korang yang tak dapat ditolong. Tahu tak? Kalau akulah bodoh macam korang ni kan sebenarnya, aku rasa aku bunuh diri lah. Kalau aku boleh terima diri aku bodoh sangat sampai macam korang ni tau. Dah pergi berambus. Kau pergi berambus, pergi uruskan diri kau sendiri. Korang-korang mati kebulu, kan? Kalau korang nanti tak cukup duit nak beli makanan sebab harga barang semua mahal, itu masalah korang. Kau settlekan sendiri. Fuck off lah korang.